Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan cuba mengulang kaji tajuk pengajian hadis tingkatan 5. Okey, kita akan tengok macam mana kita nak ulang kaji hadis. Okey, kalau diberi hadis atau diberi ayat Al-Quran, yang pertama sekali ialah kamu perlu baca hadis ataupun ayat Al-Quran dan cuba fahamkan apa yang disampaikan di dalam hadis tersebut. Jika ada perkataan atau kalimah yang kamu tidak faham, cuba cari maksud kalimah tersebut dan kamu cuba fahamkan. Okey, cuba fahamkan apa yang cuba disampaikan di dalam hadis ataupun di dalam ayat Al-Quran. Okey, dalam pengajian hadis ini kita fokus kepada hadis. Jadi yang pertama sekali saya akan ajar ialah kita perlu meletakkan maksud ataupun makna bagi setiap kalimah dalam hadis ini, daripada ala kullukum ra'in sehinggalah kepada mas'ulun an ra'iyatih di akhir ini. Okey, apabila kita telah mengetahui setiap maksud ataupun kalimah bagi setiap kalimah hadis ini, kita cuba baca ataupun tutup maksud tersebut dan cuba kita baca, adakah kita faham apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Okey, jika kita telah faham, maksudnya tidak ada kalimah yang kita tidak tahu maksudnya di dalam hadis ini, bermakna kita telah bersedia untuk diuji untuk tajuk ini. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada langkah pertama, ialah dengan mengetahui setiap maksud daripada hadis ini. Kemudian kita akan huraikanlah apa yang penting dalam tajuk ini, iaitu tanggungjawab individu Muslim. Okey, jadi bila kita sebut tanggungjawab individu Muslim, kita perlu fokus kepada maksud tanggungjawab juga. Okey, yang tu kita akan pergi kemudian. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada matan hadis ini. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda telah bersabda. Ala bermaksud ketahuilah ataupun ingatlah. Okey, di sini saya nak kamu letakkan maksud ataupun makna bagi setiap kalimah dalam hadis ini. Saya tak akan tulis semua sebab dia akan menyebabkan terlalu serabut. Ketahuilah ataupun ingatlah, kullukum, setiap kamu, ra'in bermaksud pemimpin. Jadi dalam hadis ini Rasulullah highlight kepada kita, ketahuilah, ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin, iaitu ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum, dan setiap daripada kamu, mas'ulun akan dipertanggungjawabkan, ataupun setiap daripada kamu dipertanggungjawabkan an ra'iyatihi, terhadap apa yang dipimpinnya. Okey, jadi yang pertama tadi, setiap kita adalah pemimpin, dan kemudian Nabi memberitahu kita bahawa setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita pimpin akan dipersoal. Mas'ulun boleh juga kita kata dipersoalkan ataupun dipertanggungjawabkan. Okey, jadi maksudnya kita akan disoal tentang tanggungjawab kita di akhirat. Mas'ulun, dipertanggungjawabkan. Kamu tulis dalam tulisan Rumi pun boleh. Okey. Fal imamul ladzi 'alan nasi. Okey, di sini adalah Rasulullah menerangkan tentang siapa, golongan mana yang disebut dalam hadis ini. Okey, golongan yang pertama ialah fal imamul ladzi 'alan nas. Okey, ayat dia panjang sikit. Fal imamul ladzi 'alan nas bermaksud pemimpin ataupun ketua kepada orang ramai. Fal imam tu pemimpin ataupun ketua, allazi 'alan nas, terhadap manusia, bermaksud pemimpin rakyat ataupun ketua kepada orang ramai. Ra'in adalah pemimpin, wa huwa mas'ulun, dan dia dipertanggungjawabkan ataupun dia akan dipersoalkan, an ra'iyatihi, terhadap rakyat yang dipimpinnya. Okey, jadi ini adalah golongan pertama, iaitu pemimpin rakyat ataupun ketua kepada orang ramai. Dia akan disoal tentang apa yang telah dia pimpin.
terhadap tanggungjawab yang telah dia tunaikan terhadap orang yang dia pimpin. Yang kedua saya tulis nombor 2 ni, warrajulu. Warrajulu iaitu lelaki. Lelaki di sini kita fokuskan kepada suami ataupun seorang bapa. Okey, warrajulu ra'in. Dan seorang lelaki ataupun kita fokus terus di sini, suami itu ra'in adalah pemimpin. Ala ahli baitihi, terhadap ahli rumahnya. Ahli rumahnya bermaksud terhadap ahli keluarganya. Okey, seorang lelaki ataupun kita fokus terus, seorang suami ataupun seorang bapa adalah ketua ataupun pemimpin terhadap ahli keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan dipertanggungjawabkan an ra'iyatihi, terhadap apa yang dipimpinnya. Bermaksud seorang suami atau seorang bapa akan bertanggungjawab, akan disoal terhadap tanggungjawabnya terhadap isi rumahnya, terhadap ahli keluarga yang terdiri daripada isteri dan juga anak-anaknya. Wal mar'atu, ini golongan ketiga, iaitu wal mar'atu di sini seorang perempuan. Jadi seorang perempuan di sini kita fokus terus kepada isteri ataupun ibu. Tadi warajulu lelaki, yang kita fokuskan di sini ialah suami ataupun bapa. Wal mar'atu seorang isteri ataupun seorang ibu. Ra'iyatun adalah pemimpin. Ala ahli baiti zawjiha, terhadap ahli keluarga rumah suaminya. Okay. Seorang isteri bertanggungjawab adalah beliau adalah pemimpin terhadap ahli rumah suaminya, bermaksud anak-anak. Okay. Seorang isteri bertanggungjawab terhadap anak-anak. Wa waladihi, dan anak-anak suami itu. Wahia mas'ulatun anhum, dan dia juga dipersoalkan ataupun dipertanggungjawabkan tentang apa yang dipimpinnya. Anak-anak macam mana diuruskan, macam mana juga dia menguruskan rumah tangga bersama suaminya, terhadap suaminya. Okey, dan golongan yang keempat dalam hadis ini ialah wa'abdur rajuli, hamba seorang lelaki. Hamba lelaki di sini bermaksud pekerja. Pekerja terhadap majikan. Abdu di sini pekerja, ar-rajuli majikan lah. Kita maksudkan di sini pekerja. Pekerja ra'in. Walaupun dia pekerja ataupun walaupun dia hamba, okey, dia juga adalah ra'in, ketua ataupun pemimpin. Pemimpin terhadap apa? Ala mali sayyidihi, terhadap harta tuannya. Jadi kalau seorang pekerja, dia dipertanggungjawabkan untuk mengurus harta tuannya ataupun amanah dalam pekerjaannya. Okay, jadi mali sayyidihi bukan hanya kita fokus kepada duit, kepada harta, tetapi macam mana dia menjalankan tanggungjawab dia dengan penuh amanah sebagai seorang pekerja. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan dipersoalkan tentang tanggungjawabnya itu. Ala, ingatlah ataupun ketahuilah, fakullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap daripada kamu akan dipersoalkan ataupun akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Okey, jadi di sini kita telah memahami maksud hadis yang terkandung di dalam ini, dan kita dapat bagi intisari kalau ditanya mengenai intisari hadis. Bermaksud apa yang ada dalam hadis ini. Okey, jadi kita boleh bagilah kita setiap orang daripada kita mempunyai tanggungjawab, dan setiap tanggungjawab akan dipersoalkan. Boleh letakkan mana-mana sahaja daripada isi-isi yang ada di dalam hadis ini. Kemudian watak atau golongan yang disebut dalam hadis, saya telah tanda dengan bulat-bulat ni, bernombor ni. Okey, jadi ada 4 orang watak utamalah ataupun golongan yang disebut dalam hadis ini, iaitu pemimpin negara ataupun seorang ketua ataupun pemimpin kepada rakyat. Kemudian yang kedua, seorang suami ataupun bapa. Yang ketiga, seorang isteri ataupun ibu. Dan yang keempat, pekerja kepada majikan. Okey, saya telah ringkaskan di sini. Kemudian dalam tajuk ini juga kita perlu fokus kepada pengertian tanggungjawab dan juga amanah. Okey, sebab tajuk ini adalah tanggungjawab.
Okey, jadi bila tanggungjawab, dia tak boleh lari daripada amanah. Jadi dalam buku teks ada dua pengertian yang kamu perlu ingat, iaitu pengertian tanggungjawab dan juga pengertian amanah. Okey, tanggungjawab. Jadi kamu perlu hafal, tanggungjawab ialah sesuatu kewajipan yang harus dipikul oleh seseorang. Okey, jadi tak susah untuk kita hafal maksud tanggungjawab ni sebab kita memang telah sedia maklum mengenai tanggungjawab. Tanggungjawab bermaksud sesuatu kewajipan yang harus dipikul oleh seseorang. Jadi kalau kita buat potongan atau keratan, ada 2 poin lah. Sesuatu kewajipan, kemudian yang harus dipikul oleh seseorang. Okey, seterusnya pengertian amanah. Amanah ialah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang yang dipercayai untuk dijaga sebaiknya. Sesuatu yang diserahkan kepada seseorang. Okay, amanah tu bermaksud kita bagi kepercayaan kan. Kita serahkan kepercayaan kita. Sesuatu yang diserahkan kepada seseorang yang dipercayai untuk dijaga sebaiknya. Jadi kalau kita buat keratan, mungkin dia boleh pecahkan kepada 3, iaitu sesuatu yang diserahkan kepada seseorang yang dipercayai untuk dijaga sebaiknya. Okey, seterusnya saya juga masukkan di sini dalil mengenai amanah. Mungkin kita boleh isi dalam soalan kebat. Okey, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai amanah. Okey, ini adalah hadis. Kamu boleh rujuk dalam buku teks, ada dalam buku teks. Okey, seterusnya dalam tajuk ini juga dia akan fokus kepada kategori tanggungjawab dan amanah berdasarkan hadis. Okey, bermaksud kategori tanggungjawab dan amanah. Okey, bila sebut kategori tanggungjawab dan amanah berdasarkan hadis, kena ambillah apa yang ada dalam hadis sahaja. Okey, yang pertama ialah tanggungjawab terhadap diri sendiri. Okey, itu kategori tanggungjawab dan amanah. Tanggungjawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Ketiga, tanggungjawab suami terhadap keluarga. Keempat, tanggungjawab isteri terhadap suami dan juga anak. Kemudian yang kelima, tanggungjawab pekerja terhadap majikan. Okey, satu lagi yang saya tertinggal ialah dalam hadis ini juga adalah memfokuskan mengenai tanggungjawab terhadap diri, iaitu ala kullukum ra'in. Itu sebenarnya yang pertama. Okey, yang kita boleh tambahlah, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Okey, jadi di situ kita boleh katakan kategori tanggungjawab terhadap diri lah. Okey, jadi kalau dalam watak atau golongan yang disebut dalam hadis, kamu juga boleh tambah, iaitu terhadap diri sendiri. Okey, jadi kalau tanggungjawab terhadap diri sendiri, kita boleh tengok ada hak akal, hak roh, hak nafsu dan juga hak jasmani yang perlu dipenuhi oleh kita untuk menunaikan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Okey, jadi yang ni kamu boleh rujuk buku teks untuk penjelasan lanjut. Kemudian tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat pun saya telah huraikan tadi sedikit. Tanggungjawab suami terhadap keluarga, macam mana dididik isteri, macam mana dididik anak-anak. Kemudian tanggungjawab isteri terhadap suami dan anak, macam mana isteri mengurus keperluan suami zahir dan batin dan juga keperluan anak-anak. Dan tanggungjawab isteri adalah mendidik anak. Isteri juga perlu menjaga maruah diri sebagai isteri yang baik-baik buat suaminya. Kemudian tanggungjawab pekerja terhadap majikan. Jadi kita boleh fikir dari sudut kita nak jaga maruah majikan kita. Jadi kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan penuh amanah, sesuai dengan gaji yang kita dapat. Okey, jadi yang itu kamu boleh baca dalam buku teks juga untuk penjelasan lanjut. Okey, jadi bila kita belajar mengenai pengajian hadis ataupun pengajian Al-Quran, kita tak boleh lari daripada pengajaran. Okey, jadi kalau pengajian hadis tak boleh lari daripada pengajaran hadis. Dan dalam pengajaran hadis mesti kita guna kabus, iaitu kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Okey, contohnya daripada hadis ini kita boleh buat pengajaran. Umat Islam ataupun sebagai umat Islam, kita mestilah menjaga amanah. Kerana, jadi bila kita guna kerana, kita telah mengambil K lah. Kerana ia adalah suatu amanah, ataupun apa-apa yang difikirkan sesuai. Wallahu a'lam.